Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Episode 2. Okay, hari ni saya nak share pengalaman saya pergi ke kapal korek TTN 5. Okay, sebab apa nama kapal korek di Batu Gajah di Tanjung Tualang yang dinamakan TTN 5, iaitu Tanjung Tualang nombor 5. Sebenarnya kapal ni ada 120 buah kapal di dalam negara Malaysia pada ketika itu, dan kepunyaan oleh pihak British, dan dipasang di negeri Perak pada sekitar tahun, tak silap saya. Nanti saya akan tunjuk satu taugat, dia akan cerita keseluruhannya. Sebab kadang-kadang bila saya cerita kepada kawan-kawan semua, takut salah. Jadi nakkan yang sahih, kita akan dengar taugat akan cerita pada habis video saya pada hari ini. Okey, yang pertama saya nak cerita kepada kawan-kawan semua, kapal ni dibina mengambil masa selama 18 bulan. Okey, barang-barang ni semua daripada British, England, di London lah. So kapal ni dibina 18 bulan bersamaan dengan 1 tahun lebih lah. Jadi apa yang saya fahamkan oleh taugat tu, dia cakap kerja kat kapal korek ni yang di handle oleh orang putih pada ketika itu, yang mengaut hasil seperti biji timah. Jadi kalau korang perasan kalau korang lalu kat kawasan Batu Gajah, korang akan perasan lombong-lombong yang bekas-bekas dia ni sebenarnya adalah bekas oleh kapal yang saya masuk pada hari ini. Jadi kapal ni sebenarnya dia punya kuasa knot dia menggunakan minyak diesel. So saya tanya dia berapa knot dia punya kelajuan kapal korek ni. Taugat tu dia mungkin dia lupa ataupun dia tak ingat. Saya tak tahulah sebab saya dah tanya dah. Dia sebenarnya kapal korek ni dia tak ada macam steering, macam steering kereta, kita boleh ke kiri, kita boleh ke kanan, kita tekan pedal minyak, tak. Dia menggunakan tali. So bila kata dia nak ke kiri, dia akan ikat satu tali tu. Kalau korang perasan, saya ada tunjuk video nanti, ada tali tu dia cucuk tanam dekat rumput tu, tak kisah dekat mana pun, kat tanah tu. So dia akan ke kiri. Bila dia nak ke kanan, dia nak ubah arah dia akan ke kanan, dia akan tetap benda yang sama. So tali tu dia tarik, dia cocok, dan kapal tu akan pergi ke kanan. So dia macam Z to Z. So dia tak ada menggunakan steering kereta. Macam steering kereta, kita nak ke kiri, kita belok ke kiri. Tak, macam ni dia gunakan tali untuk belok ke kiri dan ke kanan. Okay, itu apa yang saya fahamkan oleh taugat. Okay, yang ketiga, dia punya bucket dia, berat dia adalah 2 tan satu bucket. So perasan juga saya daripada kawasan keseluruhan dalam, sebab kita tak dapat nak naik atas disebabkan mungkin daripada segi isu safety. Saya dah tanya dah kenapa tak dapat naik atas. Sebab kalau dapat naik atas, saya boleh vitikan kawasan tempat staff-staff yang mana diorang bekerja di lomba biji timah di kapal korek ni, tempat kawasan diorang rehat. Cuma saya dapat tunjuk pada kawan-kawan semua video saya pada hari ni adalah kawasan diorang bekerja, loker diorang. So kawasan pejabat diorang. Jadi apa yang taugat akan cerita seketika nanti selepas video saya punya ulasan saya pada hari ini. Dia, yang pertama apa yang saya tahu, kapal ni banyak meninggalkan macam sejarah. Sebab keseluruhan kapal ni ada 120 buah kapal atau 114. So nak kepastian nanti kita akan dengar taugat ni cakap nanti selepas habis video ni. Jadi yang tinggal dalam Malaysia adalah ada 2. So saiz yang saya masuk di Tanjung Tualang tu adalah saiz medium, kapal yang kecil. So kapal yang paling besar dah tak ada dah. So yang satu lagi ada di Selangor. Tak tahulah, mungkin saya dengar di Selangor, tapi kemungkinan taugat akan cerita di tempat lain. So selebihnya cerita ni kita akan dengar taugat nanti, nak sebetul detail dia pasal kapal korek TTN nombor 5 di Tanjung Tualang, Perak. So harga tiket dewasa pada 13 hingga 64 tahun adalah RM10. Warga emas 65 tahun ke atas ada my card adalah RM5. No my card RM20. Kanak-kanak 6 tahun ke bawah percuma. Dia punya alamat dia TTN 5, kapal korek Tanjung Tualang nombor 5, kilometer 9, Jalan Tanjung Tualang, poskod 3100, Batu Gajah, Perak, Darul Rizwan. Okey, saya cerita sikit Kapal korek Tanjung Tualang nombor 5 atau digelar sebagai TTN yang terletak di daerah Kampar merupakan antara kluster pelancongan di Perak yang mampu menjadi tumpuan utama pelancong domestik.
dan antarabangsa. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kesenian Kebudayaan Multimedia dan Komunikasi Negeri Datuk Nurli Ashling Muhammad Razi berkata, ini adalah esko pelancongan. Kapal korek biji timah itu yang dibina pada tahun 1938 merupakan kapal korek yang masih wujud di negara ini. Kapal korek ini mempunyai nilai pelancongan dan tarikan cukup tinggi kerana memiliki keunikan kejayaan sejarah sekaligus mempromosi jenama Malaysia di peringkat antarabangsa. Sebab kapal ni dia punya barang besi, kabel, bucket semua original daripada British. So dibawa di negeri Perak, dia beroperasi mengambil masa selama 18 bulan, iaitu 1 tahun lebih. Dan harga satu buah kapal yang saya naik ni, apa yang saya dapat tahu oleh tour guide sendiri, adalah 50 juta US dollar. Okay. So dalam pada itu beliau berkata kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 5 juta. Sebab sebelum ni tahun 2014 tak silap saya, kapal ni siap dibina dan diorang kerajaan negeri keluarkan dana sebanyak 5 juta ringgit untuk pembinaan sebuah gudang di kawasan persekitaran kapal korek berkenaan. So semua dah siap. Jadi saya tak tahulah apa hasil yang 5 juta tu. So, yang saya nampak kontena, wellboard dan saya ada masuk iaitu Wazirana, iaitu kawasan macam orang masuk dalam kawasan pokok bunga ni suka hilang-hilangkan diri lah. Itu adalah game orang kata game dulu punya game lah. Okey, kita sambung cerita balik. Ini kerana di sana terdapat kapal korek terakhir yang masih di negara kita, di mana keadaan telah ditambah baik dengan pelbagai kemudahan bagi menjadikan sebagai kawasan tadika pelancong bersejarah di Perak yang terkenal dalam sektor pelombongan. Okey, kawasan yang kita masuk pada hari ini adalah kawasan sektor pelancongan, iaitu kita masuk di kawasan pelombongan biji timah. Okey, untuk pengetahuan korang, Tanya Tualang suatu masa dahulu sangat popular kerana mempunyai beberapa buah lombor biji timah yang beroperasi dengan skala besar. Kini kapal korek Tanya Tualang itu digelar iaitu TTN 5. Maksud TT 5 tu adalah Tanjung Tualang kapal yang kelima, kapal nombor 5 di Tanya Tualang tu, yang merujuk nombor kapal korek yang ada di Tanya Tualang ketika itu. Manakala angka 5 menandakan ia adalah kapal yang kelima ada di Tanya Tualang, yang satu ketika dulu menjadi antara lokasi penting pelombongan biji timah dalam negara serta pengedar biji timah terbesar dunia. Pada ketika itu, masa tu Malaysia memerlukan macam tenaga, macam pengeluaran pelombongan biji timah. So pada ketika itu memang famous lah kapal korek ni. Sekarang ni korang masih boleh mengunjung kesan tinggalan kapal korek tersebut yang kawal sedia oleh Jabatan Antiquity di Museum Perak Darul Rizwan. Walaupun korang tidak dibenarkan menaikkan tinggalan kapal korek itu, tetapi korang masih boleh bergambar-gambar atau video untuk kenang-kenangan tanpa sebarang sekatan. Jadi kalau korang masuk dalam kawasan kapal tu, korang boleh ambil gambar, korang boleh ambil video, korang boleh selfie, macam-macam korang boleh buat melakukan aktiviti di dalam kapal itu sendiri. Okey, setiap pengunjung yang memasuki kapal korek tersebut adalah diwajib untuk memakai topi keselamatan, iaitu topi safety lah. So tak adalah macam terkena besi betul-betul tajam lah. Bila korang sampai je dekat tempat tiket tu, korang diarahkan untuk memakai topi keselamatan lah bila korang berada di kawasan kapal tersebut. Okay, selepas dah puas berjalan dalam kapal tersebut, korang boleh pula menyambung membuat aktiviti menarik di sekitar luar kawasan kapal dan belajar mendulang. Okey, saya pernah ada pengalaman mendulang biji timah sebab saya tak pandai. Jadi disebabkan tour guide tu ajar saya pada ketika itu. Masa tu saya berumur 21 tahun. Sebenarnya saya dah masuk kapal korek ni dah 42 kali sebenarnya. Jadi disebabkan dulu saya tak nak buat konten, sekarang disebabkan konten saya masuk yang kali ke 42 kali. So keluasan kapal korek yang saya masuk ni adalah lebar dia 35 meter panjang, 73 meter ketinggian dan mempunyai dia punya tingkat. Berapa tingkat kapal tu? Adalah 5 tingkat. Okey, berat 4,500 tan. Bilangan pekerja secara total 90 orang dan hanya 30 orang yang boleh bekerja dalam satu shift. So 20 ke 30 orang staff yang bekerja di dalam kapal pelombongan biji timah yang saya masuk pada untuk hari ini. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada kawan-kawan semua.
So untuk saya punya tajuk hari ni adalah saya pergi menaiki kenderaan motor. Saya menuju ke Tanjung Tualang dan saya masuk ke kapal korek TT5 Tanjung Tualang kapal korek Molomongan Biji Timah Tanjung Tualang nombor 5 di dalam negara Malaysia. So yang tinggal kapal korek ni ada 2 sahaja di dalam negara kita. So yang mana duduk jauh tu, kalau korang cuti, korang datang ramai-ramai, bawa ke siapa-siapa, pergilah tengok semua, belajar sejarah kapal korek dulu, kebanggaan kita semua. So itu saja video saya pada hari ini. Jadi saya harap kawan-kawan semua enjoy, dan kekurangan saya minta maaf sebab itu saja video saya dapat pada hari ini. So terima kasih for watching my video. Saya berada di Tanjung Tualang, melihat kapal korek sendiri depan mata saya. Jadi sangat kukuh lagi. Korang boleh masuk, harga tiket pun tak ada mahal mana, berpatutan lah kepada kawan-kawan semua. Jadi beroperasi setiap hari biasa, hari Minggu dan Sabtu Ahad, Jumaat semua beroperasi lah. So kat situ adalah macam kawasan relax, santai, duduk lepak kat dalam aircon. Ada jualan minuman, ada makanan ikan, korang boleh belilah. Jadi harga tiket memang sangat-sangat berpatutan. So bawa lah kawan-kawan semua, siapa-siapa family ke, pakwa, makwa ke, whatever lah, datang ke sana dan nikmati sendiri keindahan Tanjung Tualang kapal korek TT5. Dan ada lagi satu produk yang terbaru, iaitu saya masuk ke Wazirana. Di situ korang boleh melakukan aktiviti-aktiviti keseronokan korang sendiri. Jadi itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bawa kawasan yang lebih menarik kepada korang semua. Itu saja. And I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look on my shit bright waist. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you fast. Ooh. Girl that they don't talk about, quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while. Feel alright. I know you like it, can't fight it. I'ma let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves.
so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children, love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, follow my bed. I don't care if loving you over my head. You talk to me like breeze, running free, beautiful images everywhere. You take a picture of us kissing in cars, it makes my day 10 times better. Yeah, playing like children and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, follow my bed. I don't care if loving you over my head. Tracking you down. pastikan anda memakai helmet dengan keadaan ketat, boleh adjust dia punya tas. Sebab ada mengisukan lagu dia tak laku, jadi tak boleh jatuh.
dan anda dibenarkan untuk mengambil gambar dan video semasa dalam tour ini. Sebenarnya kat dalam tu kita akan tour sebagai ground floor saja, bagi atas tak boleh naik. Jadi masa tour dekat tu kita berada dalam satu kumpulan menggunakan saya explore. Jadi kalau tak ada apa-apa nanti kita boleh gerak sana. Okey, jadi dekat di sini lagi tiga di Perak. Ada tahun 2021. Kemudian bilangan kapal korek itu telah meningkat pada 1915 pada 11 buah kapal korek. Dan waktu dulu kos untuk membina sebuah kapal korek dianggarkan dalam 30 hingga 40 juta ringgit Malaysia. Dan sehinggalah pada tahun 1952 di dalam Perak saja kita ada 39 buah kapal korek. Dan waktu dulu juga Malaysia telah catat rekod dunia pada tahun 1914. Di dalam Malaysia saja kita ada 114 kapal korek yang beroperasi pada masa yang sama. Jadi masa itu Malaysia dan juga ada banyak kapal korek. Dan sekarang saya akan fokuskan tentang jadi ini sistem laju kapal dan nombor 5 itu disusun pada nombor kapal tersebut iaitu bila kapal ini dekat Sinil dia mereka bawa ke Malaysia part by part dan mengambil masa selama 18 bulan untuk setiap pasang ke sini. Jadi selepas dia 44 tahun from 1938 until 1980. Jadi usia kapal ini sehingga sekarang adalah 84 tahun. Ini kapal korek kelima ni dia medium size, kita ada 3 jenis size, small, medium dan large. So untuk yang medium size ni berat dia dalam 4,500 tan dan panjang kapal ni dalam 75 meter dan ketinggian dia pula bersamaan 4 tingkat bangunan. Jadi selepas kapal korek itu telah tamat operasinya pada tahun 1982, British menamakan kapal korek ini kepada State Government Perak, Kerajaan Negeri Perak, kemudian Government Perak serahkan kepada kami, Kerajaan kami ini untuk dibaik tulis dan juga untuk pelajaran pada 2015. Jadi kita buka pada tahun 2017. Jadi dekat sini chapter pertama ni saya kata lah mission yang ada. Jadi first kali kita ada high pressure water pump. Jadi fungsi pressure water pump ni dia akan supply air dekat tingkat bangunan atas saja. Jadi kat tingkat atas tu kita bagi bahagian treatment plant section. Ada satu mesin di bahagian dia bawa ke atas tu untuk dia constant lah. Dia sempat hancur. Daripada steam power kepada electric dan kita pada tahun jadi yang depan ni, yang tengah ni kita panggil bucket leader macam kat depan tu. Cuma yang kat depan semua bucket untuk kapal ni yang disambungkan menggunakan rantai ataupun chain yang dibuat khas untuk kapal korek. Jadi dia akan korek di bahagian hadapan kapal dan berat ke bahagian belakang kapal. Kemudian dia bergerakkan kapal. Jadi waktu dulu macam kapal ini dia bergerak. Jadi kapal ini dia bergerak secara lurus dan dia
Kontak repair station dia. Jadi kita bawa silam tu di bantu repair. Kapal kurik ni dia beroperasi memang waktu dulu dia telah mesin. Jadi mereka biasanya akan bawa bekal makanan dan mereka akan makan dekat kantin di sebelah atas tadi. Tadi itu adalah bagas atau toilet yang digunakan oleh Divisi Water dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kapal korek Tanjung Tualang TIN Frigate nombor 5, iaitu kapal nombor 5 di Malaysia, tinggal dekat Malaysia. Jadi hari ini saya nak tunjuk pada kawan-kawan semua satu baket seberat 2 tan dia punya untuk satu baket. So kapal ni berusia 82 tahun dan ada dekat Malaysia total semua 120 buah kapal korek. So yang dekat Tanjung Tualang Perak ni yang paling kecil. Jadi dia punya pemilik asal adalah orang British sendiri. So orang British. Jadi dia siap dipasang selama 18 bulan, iaitu setahun lebih di Perak. So siapa datang Perak ni naik kereta api ke apa, bekas-bekas lombong ni adalah bekas-bekas kapal TN nombor 5 di Tanjung Tualang. Ini semua bekas-bekas dia lah yang korek untuk cari biji timah. So saya tunjuk kat korang macam mana bentuk baket yang dia punya berat dia 2 tan. So di kawasan baket dia punya berat dia adalah 2 tan ya. 2 tan. Kapal ni menggunai tenaga minyak diesel. Tadi saya tanya guard tadi, dia pun tak tahu berapa dia punya top speed dia. Jadi untuk belok kiri ke kanan dia menggunakan pergerakan Z to Z lah, apa yang saya dengar tadi, menggunakan tali. Jadi dia tak ada steering untuk kawal dia punya kapal ni nak ke kiri ke nak ke kanan. Jadi tali tu tadi saya dah tunjuk kat korang semua di dalam saya punya video saya. Jadi inilah kawasan di dalam ni, kapal korek. Kapal korek, saya berada di kapal korek okay. Jadi kalau korang ingat cerita J Revolusi pernah berlakon dekat kapal korek ni. Jadi ahli pemain muzik iaitu tak silap saya Tomok kot. Dia pernah buat konsert dekat belakang ni. So kapal ni dah usia 82 tahun, kepunyaan orang British. Jadi automatik dia dah jadi milik sepenuhnya oleh Malaysia dan negeri Perak. Itu saja. Thank you for watching my video. Tanjung Tualang kapal korek. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Hari ini saya berada dengan Abang Alif sebagai tour guide dan dia akan cerita pasal kapal TTN 5 kan, Tanjung Tualang. So kita boleh dengar lah apa yang Abang Alif. Okey, sekarang ni kita berada di bahagian hadapan kapal ataupun bahagian untuk dia korek biji timah lah, ataupun biji section. Jadi yang bahagian belakang ni kita panggil dia punya bucket ladder dia. Jadi bucket ladder ni digunakan untuk dia korek biji timah kat bahagian depan. Jadi macam mana proses dia korek waktu dulu. Jadi dia akan korek di bahagian hadapan kapal. Dan dia akan bergerak semula ke atas, bahagian atas kapal tu. Dan dia akan masuk ke dalam bahagian treatment plant section, tiket 3 kapal. Jadi dekat tiket 3 tu dia ada 3 mesin. Jadi yang first kali dia akan masuk ke dalam trauma screen. Jadi dalam trauma screen tu dia ada 8 water jet lah yang akan tembak biji timah tu, dia akan hancurkan biji timah supaya dia hancur. Kemudian macam pasir atau batu tu semua, yang bahan yang dia tak nak tu dia akan buang di bahagian belakang kapal.
Jadi biji timah yang telah hancur tadi dia akan masuk ke dalam satu saluran pump dan bergerak ke dalam mesin yang seterusnya yang dipanggil primary jig. Jadi fungsi primary jig itu dia akan tapislah biji timah. Primary jig itu dia akan vibrate dan biji timah yang berat itu akan masuk ke dalam primary jig itu dan pasir tersebut akan ikut arus air dan bergerak ke bahagian belakang kapal lah untuk dibuang. Kemudian selepas dah tapis, dia akan bergerak ke dalam mesin yang seterusnya yang dipanggil secondary jig. Jadi fungsi secondary jig ni dia sama saja macam primary jig, cuma dia tapis biji timah yang lebih kecil lah, yang lebih halus. Jadi selepas dia dah tapis semua tu, dia akan masuk ke dalam final storage dia yang dipanggil concentration bins. Jadi storage tu, dia punya final storage tu selepas dah penuh, dia akan angkat dan bawa ke tepi kapal dan akan ada boat lah yang akan tunggu kat tepi kapal tu untuk dibawa ke darat. Berat sebuah bucket ni adalah, satu bucket tu adalah 2 tan. Jadi dalam 1 tan tu, dalam berat satu bucket tu dia boleh isi sebanyak 1 tan lah bahan mineral. Jadi kita ada dalam 115 bucket untuk kapal yang medium size ni. Jadi kos untuk membina sebuah kapal ni waktu dulu dianggarkan dalam 40 hingga 50 juta ringgit Malaysia. Jadi kapal ni milik British waktu dulu. Jadi waktu tu kapal ni milik sebuah syarikat FW Paine and Son, British punya ni. Jadi dia start operasi pada tahun 1938. Dia mengambil masa selama 18 bulan lah untuk dia siap pasang kat sini. Sebab British ni dia siapkan spare part untuk buat kapal ni dekat England. Kemudian dibawa ke Malaysia part by part dan mengambil masa selama 18 bulan tu dia siap pasang seperti ini. Jadi dia operasi selama 44 tahun. Jadi pada tahun 1938 sehinggalah tahun 1982. Jadi usia kapal ni sehingga sekarang adalah 84 tahun. Kita dekat kapal korek, pada petang ni kita akan ke garden pula. So garden ni disiapkan pada tahun 2017. Masa saya pergi turun ke garden tu pada tahun 2014, saya masih lagi dalam developer. Jadi hari ni saya berpeluang untuk melihat sendiri macam mana infrastruktur garden telah disiap dibinakan pada tahun 2017. So jom follow saya, kita akan pergi ke garden and kita akan seronok-seronok pada hari ni. Freak in the sheets, black or class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. Bye. Girl that they don't talk about, quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfeel, key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while. Feel alright. Hari ini saya berada di Mazhab. So kita explore apa yang menarik di sini. Jadi kawasan ni baru saja dibina. So kalau dalam game kita kena cari jalan keluar. So kita explore, kita melihat kawasan dan kita boleh usah orang sebelah kan. Jadi hari ni saya berada di Mazhab Park untuk bersiar-siar dengan kawan-kawan semua. Kita belok sini and kita belok sini, kita pusing-pusing dan kita cari jalan keluar. So kalau jumpa jalan keluar, kita lompat kat sini. Okay? Right. So let's go. Macam uji kita punya otak kita, macam mana kita nak di garden.
Kawasan Showing off, don't wanna have to wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? tu kita dah selesai tengok dalam ni. Jadi tinggal kawasan dalam pula. Sama tak ada apa yang menarik jadi kawasan batu dia. Yang aku ngapa jalan belakang macam banyak yang sesat banyak yang sesat. Lepas tu Cina dia sesat, dia gelap weh. Dia gelap. Aku tak sesat ni pun. Lag je nak jadi jalan keluar. Kau tengok ni. Apa susah. Bila tak jumpa jalan keluar, orang tu aja lompat pagar. Zaman sekolah boleh belajar tu, boleh belajar. So, kalau korang berada di sini, bari macam ni. So, belakang ni adalah garden. Bukanlah garden lah, tapi pokok. Macam pokok markisa. Kita masuk ke dalam ni. Kita masuk. So, okay, hari ni aku nak share kat korang semua. Kalau korang sampai dekat Bazar Park ni, masuk kawasan ni, menikmati apa yang ada di dalam ni, you know. So kawasan ni better, menarik. Okay, sangat menarik sebab dia ada sini ada pokok buluh. So bila ada pokok buluh, kita just menikmati dalam. So korang behave safety untuk datang ke sini dan tunduk di bawah ni. Jangan langgar, bawah ni ada dahan ya. Kepada yang orang yang ketinggian lebih daripada 187 cm, better korang lebih berhati-hati masuk ke dalam ni, takut terhentuk. So salah sendiri, tanggung sendirilah ya. Kat sini kawasan ni jangan mudah panik apabila korang sesat. Relax and kita santai. Kita akan sampai satu solution, iaitu kita berada di pokok buluh. Okay, so macam negeri Japan, you know Japan. Negeri Japan pun so perak lagi. So kita berada di Buluh Mountain, you know. Kita berada di pokok buluh, kita kena lihat keindahan pokok buluh di atas ni. So kita dah keluar daripada section pokok buluh, kita akan terus pergi ke tak tahu apa di tempat je. Jadi belakang. So belakang ni adalah kebun dan kita akan menikmati udara yang nyaman. Okay. So sekarang kita dah habis di section pokok buluh. Right. Saya berada di tempat lukisan. Ada 14 portal pelukisan dekat belakang ni. Jadi saya nak minta kepada sahabat semua ya, kalau berada di kawasan ni, korang boleh tengoklah macam-macam sejarah WIS kat sini. Ada 4 stesen keempat. Saya berada di garden. Dia macam ada glove and pokok di dalam ni. So macam ni saya berada di botol wines, you know, wines. Kalau korang ingat wines ya, wines ya. Okay, saya berada di botol wines. So kawasan ni cuma dia macam architecture sahaja.
Dia nampak macam dari segi nak penarikan untuk semua untuk datang sini. Okay. So bila korang datang sini, korang main sikit bunga kat sini dan main kat sini. And bila korang datang ke sini, pastikan kena ada perangai nakal sikit, you know. Okay, bila ada lubang ni, pasangan korang pandang sini, korang pandang sini, korang ambil gambar. Sweet kan? Some place to get lost. Dia pilih aku Hey. So kita berada di pokok ni. Yang benda yang aku cari selama hari ni dah ada kat depan mata aku. Sebelum ni belum siap lagi tengah developer. Jadi kawasan ni yang paling best. Bila kita pusing, boom, kita bertemu dengan mana tahu jodoh baru. Adalah saya gurau je. So kawasan yang keempat ni kita berada di pokok bunga yang ketinggiannya lebih daripada paras ketinggian saya. Okay. Jadi saya nak share kepada kawan-kawan semua, kawasan Versa Garden ni sebenarnya memang awesome, and saya nak ajak kawan-kawan semua untuk datang ke sini, bawa family ke, bawa siapa-siapa ke. Walaupun kawasan ni tak besar mana, tapi jangan dikatakan sekecil-kecil cili padi. Korang boleh tersesat kat kawasan ni. Okay? Korang masuk sana, korang keluar sana, korang tak jumpa dah anak bini korang, korang tak jumpa anak-anak korang, dan korang takkan jumpa kawan-kawan korang. So kat sini korang kena relax, korang jalan. Bila nak main game ke apa, relax, tak payah nak gelabah. Datang sini, kita enjoy happy. Okay? So kawasan ni dia kena tenang, dia tak payah nak kelang kabut. So matured, relax je. Right. So kawasan Versa Garden selesai ke sesi keempat. Jadi kita akan exit keluar. Kau tengok aku pernah sesat. Sebab tu aku masuk sini. Kenapa aku masuk sana? Tapi aku masuk sini. Aku terus, aku belok. Okay. So kawasan ni kena relax. Kalau main zombie ke apa, memang shock siap. Okay. Dia main kona-kona je. Kona lagi. Minute. Say session 1 Nampak 2, session 2 garden, kelilingan garden. Session 3 pokok buluh, and the last session adalah session yang paling mencabar. Korang kena relax kita masuk session 4. So bila korang dah habis session 4, korang akan lalu dengan jalan yang betul dan korang akan jumpa perkataan exit. So korang punya beri yang korang. Kerajaan umum kenaikan gaji formal 1,500 sampai kawan aku bunuh diri. Kau tengok ni, kau tengok kerajaan, kawan aku bunuh diri kau tahu. Kau tengok, agak sikit akibat dia stres, kena marah dengan majikan sebab potong garden tak cantik. Siapa tak stres? Kau sara hidup tinggi sampai member aku sampai bunuh diri. Korang memang betul kejam. Kejam sangat. Okeylah, baik. Tu kita dah selesai tengok dalam ni. Di tinjau kawasan dalam pula. Sama tak ada apa yang menarik jadi pasal batu dia. Yang aku nampak dalam belakang banyak sesat. Lepas tu Cina
Dia sesat, dia gelak weh. Dia gelak. Aku ni tak sesat ni pun. Relax je nak jadi jalan keluar. Kau tengok ni. Betul susah. Bila tak jumpa jalan keluar, orang tu aja lompat pagar. Zaman sekolah boleh belajar tu, boleh belajar. So, kalau korang berada di sini, baring macam ni. So, belakang ni adalah garden. Bukanlah garden lah, tapi pokok. Macam pokok markisa. Kita masuk dalam ni. Masuk. So, okay, hari ni aku nak share kat korang semua. Kalau korang sampai dekat Bazar Park ni, masuk kawasan ni, menikmati apa yang ada di dalam ni, you know. So kawasan ni better, menarik. Sangat menarik sebab dia ada sini ada pokok buluh. So bila ada pokok buluh, kita just menikmati dalam. So korang have safety untuk datang ke sini dan tunduk di bawah ni. Jangan langgar, bawah ni ada dahan ya. Kepada yang orang yang ketinggian lebih daripada 187 cm, better korang lebih berhati-hati masuk ke dalam ni, takut terhentuk. So salah sendiri, tanggung sendirilah ya. Kat sini kawasan ni jangan mudah panik apabila korang sesat. Relax and kita santai. Kita akan sampai satu station iaitu kita berada di pokok buluh. Okay. So macam negeri Japan, you know Japan. Negara Japan pun so perak lagi. So kita berada di Buluh Mountain, you know. Kita berada di pokok buluh, kita kena melihat keindahan pokok buluh di atas ni. So kita dah keluar daripada seksyen pokok buluh, kita akan terus pergi ke tak tahu apa benda tempat je. Jadi belakang. So belakang ni adalah kebun dan kita akan menikmati udara yang nyaman. Okay. So sekarang kita dah habis di seksyen pokok buluh. Right. Kerajaan umum kenaikan gaji formal 1,500 sampai kawan aku bunuh diri. Kau tengok ni, kau tengok kerajaan, kawan aku bunuh diri kau tahu. Kau tengok, agak sikit akibat dia stres, kena marah dengan majikan sebab potong garden tak cantik. Siapa tak stres? Kos sara hidup tinggi sampai member aku sampai bunuh diri. Orang memang betul kejam. Kejam sangat. Yalah, baik.